بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-25. Dalam sesi ini kita akan mengkaji satu lagi rangkaian kata, iaitu masdar muawwal. Mari kita lihat apa masdar muawwal ini atau gerund dalam bahasa Inggeris. Masdar muawwal adalah susunan perkataan yang terdiri dari harfun masdariyah diikuti fi'il mudhari' atau fi'il madhi ataupun isim. So antara perkataan harfun masdar ini adalah an, anna, ma, lau dan kai. Masdar muawwal ini boleh bertukar ganti dengan isim masdar. Seperti yang saya kata tadi, masdar muawwal terbentuk dari kombinasi dua perkataan, iaitu harfun masdariyah diikuti fi'il mudhari'. Dia mempunyai makna yang sama dengan isim masdar. Sebenarnya isim masdar ni kita telah pun berkenalan dengannya masa dalam sesi ke-17 dahulu ya. Yang lagi apa yang berbeza antara isim masdar dengan masdar muawwal ni ialah bagaimana kedua-duanya dibentuk. Sebab dari segi makna dia adalah sama. Kalau kita lihat isim masdar seperti yang kita telah pun buat dahulu, iaitu dia bertukar daripada fa'il kepada isim. Ini adalah seperti juga sama dengan konsep bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun dia ada daripada verb, dia boleh jadi noun. Kalau kita lihat contoh perkataan saya sini, belajar, maknanya dalam bahasa Arab dia darasa. Ini adalah fa'il ataupun kata kerja ataupun verb. Tapi dia akan boleh bertukar menjadi kata nama ataupun isim ataupun noun, jadi darsun. Bila darasa, belajar, noun, verb, tapi bila jadi noun dia jadi pembelajaran. Begitu juga dengan bahasa Inggeris, kalau darasa ni maknanya learn. Tapi bila untuk verb dia, tapi kalau untuk noun dia jadi learning. Jadi dia ada ing. Ni konsep gerund tadi yang saya kata tadi, dia ada ing ni. Jadi dia adalah verb tapi mempunyai berfungsi sebagai kata nama ataupun isim ataupun noun. Sementara masdar muawwal seperti yang saya sebut tadi, dia adalah terdiri dari harfun ya, dan juga fi'il mudhari'. Jadi kalau kita lihat umpamanya saya ambil contoh an lah. So kalau saya ada perkataan darasa tadi, jadi darsun dia punya fi'il isim masdar. Tapi untuk nak jadi masdar muawwal ni kita tambah an dan jadi adrusa. Ini adalah fi'il mudhari'. Maknanya saya belajar. Ini adrusa kan, ada alif di sini. Tapi bila dia kombinasi begini, an adrusa ni dia jadi adalah maknanya pembelajaran ataupun to learn. Ini makna to kan. Adrusa ni belajar. So harfun an ni juga seperti yang kita dah belajar dahulu, harfun nasbin kan. Dia juga akan memasukkan fi'il mudhari'. Itu sebab sepatutnya adrusu jadi adrusa. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan isim masdar dan juga masdar muawwal ini mempunyai makna yang sama dan boleh bertukar ganti. Umpamanya kalau kita perkataan kita tadi darasa, kata kerja darasa, and then bila masdar ialah darsun ya. Tapi bila masdar muawwal dia ada an adrusa. Jadi dalam ayat kita akan dapati dia boleh mengambil tempat, dia boleh bertukar-tukar. Umpamanya ayat sini uridu darsal arabiyah. Maknanya saya hendak belajar bahasa Arab. Ataupun kalau masdar muawwal, saya boleh gunakan masdar muawwal di sini jadi uridu an adrusal arabiyah. Jadi an adrusa dengan darsa ni dia adalah boleh bertukar ganti kan. Kalau kita tengok construction ayat dia sama, cuma
mengambil tempat ajalah. Darsa ni isim masdar, dia adalah objek, tu sebab dia adalah berbaris atas, mansub. Jadi an adrusa ni pun di sini dia juga adalah sebagai objek. Jadi kalau kita lihat makna dia, saya hendak belajar bahasa Arab, di sini juga saya hendak belajar bahasa Arab. Jadi makna yang serupa. Tapi dalam bahasa Inggeris kalau kita kata uridu darsal Arabiyah, dia akan makna I like learning Arabic, sebab dia ni adalah isim atau noun kan. Jadi learning. Kalau uridu an adrusal ni jadi maknanya I like to learn Arabic. Jadi konsep dia hanya to learn dengan learning. Tapi makna dia sama. Kalau kita kata I like learning Arabic atau I like to learn Arabic, kan dia boleh bertukar ganti. Itu dari segi bahasa Inggeris kita akan nampak slight different, tapi maknanya sama. Contoh lain, kalau saya ada perkataan syariba. Syariba masdar dia adalah syurbun. Saya ni tadi darsun, kan kita juga telah mempelajari yang masdar ni mempunyai beberapa pola, ya. Ni saya menggunakan pola fu'lun lah. Ni fa'lun, ya. Ni masdar dia adalah an ashraba. Sama macam tadi juga an adrusa jadi an ashraba. Sini syurbun dan an ashraba. Jadi kalau dalam ayat saya boleh buat uridu syurbal kahwati, atau saya boleh kata juga uridu an ashrabal kahwata. Jadi kita tengok dia adalah construction dia sama, dia boleh bertukar ganti, ya. Jadi maknanya pun kalau di sini saya hendak minum kopi, di sini pun saya hendak minum kopi. Cuma dalam bahasa Inggeris I like drinking coffee dengan I like to drink coffee. Jadi itu je lah yang perbezaan dari segi bahasa Inggeris, to drink dengan ing ni, jawaran yang saya kata tadilah, ya. Saya contoh lain, kataba atau maknanya menulis, kata kerja dia. Tapi kalau untuk masdar jadi kitabata. Kalau untuk masdar muawwal an aktuba, ya. So bila ayat dia nasi itu kitabatar risalah. Maknanya saya lupa menulis surat itu. I forgot writing the letter. Writing kan. Tapi kalau masdar muawwal kita kata nasi itu an aktubar risalah. Saya lupa menulis surat itu. Makna sama. Ya, tapi kalau bahasa Inggeris, I forgot to write the letter. Just to write dengan writing. Lagi satu contoh, sajadah. Umpamanya kata kerja sajadah. Sebab saya nak lihat, sebab kita belajar dahulu, masdar ni, isim masdar dia mempunyai berbagai-bagai pola. Ya. Kalau dalam sesi 17 dulu, kita ada lebih kurang 28 pola. Jadi ini saya mengambil beberapa contoh lah untuk melihat berbagai bentuk isim masdar ni. So, jadi isim masdar pada sajadah adalah sujudun. Tapi kalau untuk masdar muawwal, an asjuda. Dia sama je, konsep dia sama. Ya. Jadi bila ada an, dia jadi mansub ni, fi'il mudhari' ni. Jadi kalau kita ada ayat, uridu sujudan lillah. Saya hendak sujud kepada Allah. I want to prostrate to Allah. Ataupun kalau kita nak jadi masdar muawwal, dia jadi uridu an asjuda lillah. An asjuda, ya. Saya hendak sujud pada Allah. Sama makna dia kan. Tapi ini I want to prostrate to Allah. Usul sama. Ayat yang kita telah buat tadi, uridu darsal Arabiyah dan juga uridu an adrusal Arabiyah adalah apabila masdar, isim masdar darsa dengan an adrusa untuk masdar muawwal ni berfungsi sebagai objek. Tapi dia juga masdar muawwal ni dan juga masdar dia boleh berfungsi juga sebagai subjek. Kalau kita lihat ayat ini, ya, ayat berikut ni. Kita tengok ni, darsul lughatil arabiyati liyafhamal Quran. Maknanya pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Learning Arabic to understand Al-Quran. Ya. So ni darsul sini adalah untuk sebagai subjek. Sebab dia marfu' di sini. Sini darsa dia adalah mansub kerana dia adalah objek. Untuk masdar muawwal ni dia akan jadi an adrusal lughatal arabiyyata liyafhamal Quran. Pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Sama makna dia, ya. Kat sini to learn Arabic to understand Al-Quran. Jadi kita tengok an adrusa sama dengan sini an adrusa sebenarnya, ya. Sebab sini dia adalah
kita tak nampak dia sebab dia adalah bila rangkai kata dia sama ada dia marfu ataupun mansub. Kadang-kadang kita kita sebut dia bukan sebagai marfu atau mansub, tapi kita akan gunakan dia fi mahalin raf'in di sini. Nanti kita akan buat selepas ni ya. Sekarang kita lihat pula apakah yang berbeza antara isim masdar dengan masdar muawwal ni. Dari segi makna tadi kita kata dia serupa ya, tapi kalau dari segi construction dia berbeza. Selain daripada bentuk dia tadi, daripada isim masdar ni adalah daripada fi'il kepada isim, dan masdar muawwal ni adalah kombinasi harfun dan juga fi'il mudhari'. Kita juga akan dapati perbezaan dari segi pembentukan mengikut pelaku ni. Umpamanya kalau kita tengok masdar ni, kalau kita untuk ana tadi, contoh kita uridu darsan ya. Di sini ialah sebab dia sebagai objek, uridu saya hendak belajar ya. So maknanya dia adalah sebagai objek, jadi dia mansublah di sini sebab darsan ya, daripada darsun jadi darsan. Jadi uridu darsan untuk anak. Tapi untuk huwa juga kita kata yuridu darsan. Untuk hiya juga turidu darsan. Anta juga turidu darsan. Jadi hiya dengan anta ni kita dah dah belajar dulu dari fi'il dia adalah sama ya. Jadi nahnu jadi nuridu darsan. Jadi yang berbeza bertukar dia punya fi'il dia saja ya, mengikut pelaku. Tapi isim masdar yang kita gunakan ni sebagai objek dia tidak bertukar. Darsan semua ya. Tapi untuk masdar muawwal kita akan lihat dia bertukar mengikut pelaku. Ya. Untuk ana kita tengok uridu an adrusa. Dia sebab mansub, dia sebab adalah ni an adalah harfun nasbin ya. So jadi dia telah menasabkan. Jadi kita tengok huwa juga yuridu an yadrusa. Juga usul nasab di sini. Dan hiya juga jadi turidu an tadrusa. Dan anta jadi turidu an tadrusa. Ini sama tadrusa dua lah. Jadi nahnu jadi nuridu an nadrusa. Jadi kita tengok dia adalah juga bertukar ni ya. Fi'il mudhari' kat belakang ni dia dah bertukar mengikut pelaku, tapi dia adalah mansub disebabkan oleh harfun nasbin ni. Jadi kita tengok semuanya jadi nasab, dia huruf akhir menjadi nasab. Lepas tu kita lihat satu kumpulan lain kita lihat untuk kumpulan yang di mana dari segi harfun nasbin ni menjadikan yang fi'il mudhari' mansub, di kumpulan yang gugur nun di hujung ni. Jadi kita tengok sini perkataan untuk hum jadi yuriduna an yadrusu, waw alif waw nun dah ganti jadi waw alif. Dan antum jadi turiduna an tadrusu, juga waw alif diganti daripada waw nun. Untuk anti turidina an tadrusi, na dah nun dah gugur sini. Dan huma jadi yuridana an yadrusa. Jadi an yadrusana sepatutnya kan. Jadi sebab dia mansub, dia dah nun digugurkan. Huma wanita pun juga macam tu, turidana an tadrusa. Dan untuk antuma jadi juga turidana an tadrusa. Jadi semuanya nun telah digugurkan dan di dua ni waw nun digantikan jadi waw alif. Ini adalah konsep fi'il mudhari' mansub yang kita dah belajar dalam sesi ke-19 dahulu ya. Tapi kalau kita tengok yang masdar ni dia masih mengekalkan darsan ni. Untuk hum yuriduna darsan, untuk antum turiduna darsan, untuk anti turidina darsan, untuk huma yuridani darsan, untuk huma wanita turidani darsan, dan antuma turidani darsan. Masih sama darsan dengan darsan di sini sama. Ya, saya ada lagi satu kumpulan yang mabni ni. Dulu kita dah belajar untuk fi'il ya. Kalau hunna untuk wanita jamak dan untuk pelaku ketiga, dan untuk pelaku kedua wanita jamak antuna ni dia kan bersifat tekil saya katakan. Jadi dia memang tak akan bertukar. Jadi kita tengok masdar awal ni jadi yuridna an yadrusna. Ni walaupun ada harfun nasbin ni, tapi dia masih yadrusna, dia tak bertukar. So tak kira sama ada ke tak ada, dia masih yadrusna juga. Begitu juga di sini dia akan jadi masih tadrusna. Jadi untuk masdar muawwal dia an tadrusna. Jadi turidna an tadrusna.
Tapi untuk masdar dia masih yuridna darsan, turidna darsan. So darsan ni kekal. Jadi dia tidaklah bertukar. Jadi inilah perbezaan antara masdar muawwal dan juga isim masdar. Kita juga lihat masdar muawwal ni boleh berfungsi sebagai mubtada ataupun subjek. Seperti tadi kita selalu, sebelum ni saya selalu sebut sebagai subjek atau pelaku. Tapi sekarang kita akan mulai selepas ni kita akan apabila kita belajar mengenai ayat atau jumlah ismiah dan ayat kata nama, ataupun kita ada juga ayat kata kerja, jumlah fi'liyah, kita akan melihat komponennya. Kalau subjek untuk jumlah ismiah sebagai mubtada. Dan kalau untuk jumlah fi'liyah atau ayat kata kerja, subjek dia adalah fa'il. Kita akan melihat ni dua sesi daripada sini. Sekarang ni kita akan lihat mengenai jumlah ataupun ayat ini. Dan kita akan lihat juga masdar muawwal juga boleh berfungsi sebagai khabar, iaitu cerita atau predikat, cerita mengenai dalam ayat tu, ayat ismiah atau ayat kata nama, ya. Lepas tu dia juga boleh berfungsi sebagai maf'ulun bihi, ya, ataupun penyambut ni, ya. Dan fa'il saya dah sebut tadi, dan dia juga boleh berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih kita pun dah buat dulu kan. Kita lihat contoh bentuk masdar muawwal dalam ayat dengan berbagai fungsi, ya. Pertamanya kita lihat apabila dia mubtada. Umpamanya saya boleh buat contoh ayat masdar saya, darsul lughatil arabiyyati liyafhamal Quran. Saya nak maksudkan pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ini adalah masdar darsul. Di sini adalah sebagai mubtada, ya. Sepatutnya darsun, tapi sebab dah nak bertemu dengan alif lam ni, tulisan sajalah satu daripada tanwin dia gugur, ya. Tapi kalau saya boleh juga gunakan selain daripada isim masdar ni, saya boleh jadikan dia boleh jadi masdar muawwal. Saya boleh gantikan jadi an adrusal lughatal arabiyyata liyafhamal Quran. Makna dia akan sama, pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Di sini darsu dengan an adrusa. Ini adalah sebagai subjek ataupun mubtada, ya. Kalau kita lihat bentuk khabar pula, saya boleh kata al-ustazu qariyun hifzul Quran khairul lahu. Ustaz itu seorang qari, penghafalan Al-Quran adalah baik baginya. Ini untuk isim masdar, ya. Saya gunakan isim masdar. Tapi kalau saya gunakan masdar muawwal, saya boleh kata al-ustazu qariyun an yahfazal Qur'ana khairul lahu. An yahfaza, kan, dengan hifzu. Ini masdar, isim masdar, ini masdar muawwal. So makna dia masih ustaz itu seorang qari, penghafalan Al-Quran adalah baik baginya. Kalau kita tengok untuk maf'ulun bihi, contoh ni, saya boleh kata uridu sujudan lillah. Saya hendak sujud kepada Allah. Ataupun saya boleh kata uridu an asjuda lillah. Saya hendak sujud kepada Allah juga. Jadi sujudan dengan an asjuda. Jadi dia boleh bertukar ganti, makna dia adalah serupa. Kita lihat pula contoh apabila dia berfungsi sebagai fa'il. So kalau kita tengok sini untuk masdar, la tuhillu laka aklal maitah. Tidak halal bagi kamu makan bangkai. Ini isim masdar, akla. Tapi kalau untuk masdar muawwal, kita akan jadi la tuhillu laka an ta'kulal maitah. Tidak halal bagi kamu makan bangkai. Kalau sebagai mudhaf ilaih, kita tengok ajlisu qabla syurbin. Saya duduk sebelum saya minum. Lepas tu kalau untuk masdar muawwal, dia boleh jadi ajlisu qabla an ashrab. So kita tengok saya duduk sebelum saya minum. Sekarang kita lihat pula bagaimana nak mengikrabkan masdar muawwal ni, sebab dia adalah rangkai kata, ya. Jadi untuk i'rab dia, jadi baris dia tu tidaklah nampak atau tidak zahir. Jadi sebab itu kalau untuk mubtada ni selalunya, mubtada ni subjek selalunya adalah berkedudukan marfu', kan. Tapi untuk masdar muawwal ni kita tak adalah kata dia sebagai marfu'. Jadi an adrusal lughatal arabiyyah ni tadi ayat kita, kan. Tapi kita akan kata dia adalah an adrusa ni sebagai mubtada sini, dia adalah masdar muawwal fi mahallil
raf'in, fi mahalli raf'in. So dia adalah sebagai mubtada. Jadi rafa', kedudukan rafa' ni adalah damah lah, marfu' lah juga kan. Tinggal lagi fi mahalli raf'in sebab tak jelas dia. Sebab sini kita nampak dia adalah mansub atas kan, baris atas sebab ada an ni. Jadi dia adalah selalunya disebut begini ya untuk rangkai kata, dan juga ada beberapa yang lain nanti bila kita buat i'rab insya-Allah kita akan lihat lagi. Tapi untuk khabar juga, itu untuk khabar juga an yahfaza tadi kan. Di sini juga kalau kita nampak dia mansub, tapi selalunya khabar dia adalah juga mestilah marfu ya. Jadi kalau kita di sini dia adalah masdar muawwal fi mahalin raf'in, sama juga dengan mubtada tadi, tapi dia fi mahalin raf'in, dia adalah khabar di sini. Kalau maf'ulun bihi iaitu sebagai objek ni, dia adalah selalunya dia adalah an asjuda ni, dia adalah kita tengok dia adalah mansub. Jadi di sini dia akan dikatakan sebagai al-masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia fi mahalli nasbin, nasab kan, mansub. Jadi untuk fa'il dia juga kita tengok an ta'kula ni. Dia adalah dia berkedudukan sebagai fa'il, maknanya dia marfu' juga. Jadi kalau kita tengok kita akan sebut, kita sebut dia marfu', dia adalah masdar muawwal fi mahalli raf'in juga. Dia adalah fa'il ya, sebagai fa'il. Jadi kita tengok sebutan dia berbeza. Kalau untuk mudhaf ilaihi an asyraba tadi kan, jadi dia akan jadi masdar muawwal fi mahalli jarin lah. Mudhaf ilaihi selalu berbentuk majrur kan, tapi kita tak sebut dia sebagai majrur, tapi kita sebut dia fi mahalli jarin, dia adalah mudhaf ilaihi. Sekarang kita lihat contoh ayat Quran ya, kalau sebagai mubtada sini iaitu dia fi mahalin raf'in. Ayat saya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Antasumu di sini dia adalah masdar muawwal di sini ya. So kita tengok makna dia, maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah lebih baik baginya, dan bahawa kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Satu lagi contoh, wa anta'fu aqrabul littaqwa wala tansawul fadla bainakum. Dan perbuatan kamu memberi maaf itu lebih hampir kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan antara kamu. Ayat ini pula kalau kita tengok dia berfungsi sebagai fa'il, iaitu fi mahalin raf'in ni, dia tengok ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. An yakunu ya. Ini adalah fi mahalin raf'in sebab dia berkedudukan sebagai fa'il. Maknanya wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Lepas tu kita tengok lagi satu ayat, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antarisun nisa akarhan. Antarisu ni, ini juga adalah sebagai fa'il, dia juga fi mahalin raf'in. So kita tengok makna dia, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Begitu juga ayat ni bila kita tengok dia berfungsi sebagai khabar ni, khabar ialah fi mahalin raf'in juga. Jadi kita tengok sini, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Sesungguhnya hanyalah perintah kekuasaannya apabila dia telah menghendaki adanya sesuatu, hanya dia berkata kepadanya jadilah engkau, maka ia menjadi. Kun fayakun kan ni. Lagi satu, bila dia berfungsi sebagai mustasna, dia adalah fi mahalin nasbin. Sebab ada ayat apa tu, ada illa di sini. Illa adalah istithna. So kita akan buat ni juga kemudian. So illa an ya'fu na'au ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali jika mereka memaafkannya, itu tidak menuntutnya, atau dibebaskan orang yang memegang ikatan nikah itu. Kita tengok dulu contoh bila dia maf'ulun bihi ya, iaitu fi mahalin nasbin.
Kita tengok innallaha la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. An yadriba ni adalah maf'ul bihi sebab dia lepas dengan fi'il kan. Jadi dia adalah fi mahalin nasbin. Maknanya sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Lepas tu kita tengok lagi satu ayat. Wa yuriduna an yufarriqu. An yufarriqu ni adalah juga maf'ulun bihi di sini jadi fi mahalin nasbin. Ya, an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattahizu. Yuriduna an ayat tahizun ni ada juga masdar muawwal, dia juga adalah maf'ulun bihi di sini, dia adalah fi mahalin nasbin. So ayat tahizu baina zalika sabila. So maknanya dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan rasul-rasulnya dan berkata kami beriman kepada setengah rasul-rasul itu dan mengingkari setengahnya yang lain serta bertujuan hendak mengambil jalan tengah. Tak bolehlah kan? Ni contoh ayat Quran apabila dia berfungsi sebagai mudhaf ilaihi. Kalau kita tengok sini, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqatihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. An ya'tiyakuma ni adalah masdar muawwal, dia adalah sebagai mudhaf ilaihi. Apa tu sebab kalau kita tengok dia sebab lepas daripada zaraf kan kita belajar zaraf dengan apa tu mudhaf ilaihi ni, dia qabla an ya'tiyakuma. So sebab dia adalah mudhaf ilaihi, dia adalah fi mahalli jarrin. So maksud di sini Yusuf menjawab, tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara, melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu. Ini kepandaian Nabi Yusuf lah ni ya. So lepas tu saya ada lagi satu ayat ni ya. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nabtisa. Qabli an nabtisa. So an nabtisa sini juga adalah an nabtisa ni juga adalah sebagai mudhaf ilaihi sebab dia selepas daripada zaraf qabli ni ya. So wujuhan fanaruddaha ala adbariha. So makna di sini wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan iaitu Al-Quran yang mengesahkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah atau meratakan wajah-wajah kamu lalu kami putarkan ke belakang. Ini Allah apa tu amarannya. So kita tengok sini dia adalah sebagai mudhaf ilaihi jadi dia fi mahalin jarrin. Sekarang kita beralih pula kepada satu lagi bentuk masdar muawwal iaitu terbentuk dari kombinasi dua perkataan daripada harfun masdariyah tapi diikuti dengan fi'il madhi. Di sini kalau saya tengok saya ambil ma di sini ya. So kita kata kerja di sini adalah afrahani. Dan apa tu masdar muawwal dia ma sami'tu jar majrur anka. So apa yang saya dengar darimu menyenangkan saya. Afrahani ma sami'tu. Ini adalah masdar muawwal ya. Contoh ayat Quran kita tengok di sini. Ini adalah sebagai berfungsi sebagai khabar ya. Jadi dia fi mahalin rafi'in lah. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bima asaw. Ini adalah masdar muawwal ya. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Satu lagi ayat apabila dia berfungsi sebagai mudhaf ilaihi iaitu fi mahalin jarrin ya i'rabnya. So kita tengok sini wadda kasirum min ahlil kitab bilau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana. Ma tabayyana ni adalah masdar muawwal juga ya. Ma tabayyana lahumul haq. Banyak di antara ahli kitab suka sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. So sudah jelas kepada mereka kebenaran.
Kita lihat pula contoh apabila masdar muawwal berfungsi sebagai mudhaf ilaihi ni ya. So kita tengok sini wa man yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. So kita tengok ba'di ma ja'at ya. So dia adalah berfungsi di mudhaf ilaihi kerana selepas zaraf ba'di ni ya. So kita dah belajar dulu kan zaraf dengan mudhaf ilaihi. So jadi bila mudhaf ilaihi dia adalah selalunya berkedudukan majrur lah kan. Tapi di sini sebab dia rangkaian kata masdar muawwal, jadi kita kata dia fi mahalin jarid. So makna di sini, dan sesiapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya hukum Allah sangat berat. Ini saya ada lagi satu contoh, kita tengok innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. So ba'di ma bayanna. Ma bayanna ni pun juga adalah masdar muawwal. So dia adalah juga berkedudukan mudhaf ilaihi sebab selepas zaraf ni ba'di kan. Jadi di sini dia juga adalah fi mahallin jarid. So kita baca seterusnya. Mim ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. So, maksud dia sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itulah dilaknat Allah dan sekalian makhluk. Auzubillahi min zalik. Kita lihat masdar muawwal ni boleh juga dalam kedudukan jar wa majrur ni. Sebab lepas tu ada harfu jar. Kalau tengok ayat di sini, wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. So tengok sini ma hadakum ni adalah masdar muawwal, tapi sebab ada ka ni ada harfu jar ka kan. Jadi jar wa majrur lah di sini. Dia adalah sebab itu dia adalah fi mahalli jarin. So maksud ini, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu walaupun sebelum itu kamu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang tidak tahu. Kita lihat contoh lain. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Kama arsalna. Ma arsalna ni adalah masdar muawwal, dia juga lepas harfu jar ka, sama macam tadi ya, sama di sini. Jadi dia adalah berkedudukan jar wa majrur lah ni. So sebab itu dia adalah fi mahalli jarin. So maksud di sini sebagaimana kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu iaitu Muhammad yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Kita telah sampai kepada surah praktikal kita sebagaimana lazimnya. So sila cari rangkaian kata masdar muawwal dalam surah At-Takwir ni. Cuba cari. Ada. Panjang sikit ayat ni lah. Tapi ada lah dalam ni. Ada dua sebenarnya. Nampak? Cuba cari ada an tak? Mana-mana ayat yang ada an. Kataan an. Tu. An yastaqima. Di sini dia adalah sebagai maf'ulun bihi ya. So kita tengok an yastaqima, dia adalah maf'ulun bihi, di sini jadi dia fi mahallin nasbin. Di sini ayyasha'a. Ni dia adalah sebagai mustasna sebab ada illa ni istisna kan. Jadi di sini juga dia adalah fi mahallin nasbin. Jadi itulah ada perkataan-perkataan ni dalam Al-Quran. Jadi itu yang kita nak kena kenal lah yang apa tu rangkai kata ni ya. Perbendaharaan kata sesi ni. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian kita sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.